Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon, folks. It is Tuesday. Tuesday the 12th of May. 12 hari bulan Mei bersamaan dengan 19 hari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua dalam keadaan sempoi sahaja. Terima kasih kerana menonton rancangan Sema Sempoi with Mio Adlan. Alright, and as always, saya mengharapkan anda semua di rumah yang mana yang tengah aktif bekerja di rumah, work from home tu, selamat bertugas. Jangan jadikan katil sebagai alasan. Do not use the bed as an excuse. Buatlah kerja sebaik mungkin, buatlah kerja seikhlas mungkin, buat yang terbaik. InsyaAllah, you will be rewarded soon enough. Dan kepada semua yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah berpuasa. Kita literally have about 10 ke 11 hari saja lagi. Raya dah tak lama. Yeay, nak raya dah. Dalam PKPB macam mana nak raya weh. Itulah dia norma baru di dalam zaman sekarang ni. Hope you guys are clever enough and creative enough untuk memikirkan cara yang terbaik untuk menyambut Aidilfitri kali ini. Dan bila kita sebut pasal Aidilfitri sebenarnya, bila kita sebut pasal perayaan mana-mana pun lah, pastinya kebiasaannya kita sangat biasa nampak promotion, kita nampak advertising, kita nampak orang gendangkan dia punya drum semua and everything untuk menghebahkan barangan-barangan jualan mereka, whatever it is that they're selling online, right? Lagi-lagi dengan zaman sekarang ni, social media has been playing a very impactful, very important tool untuk kita mewar-warkan produk kita dan untuk meningkatkan lagi sales kita. And today, hari ini, I actually have a very important guest yang sangat hebat dalam segi penghasilan content dalam Instagram, untuk Instagram. So this particular man has been doing a lot of Instagram promotions dan juga menjalankan kursus-kursus dan juga orang kata courses to teach and to preach about kenapa pentingnya penggunaan Instagram dan bagaimana senangnya untuk guna Instagram di dalam teknik pemasaran kita. And guys, without further ado, may I present to you nama formal dia, Shazrul Suhaimi of Pocket Production. Ladies and gents, saya perkenalkan Roy. Assalamualaikum Roy. Waalaikumsalam. Terima kasih Mio Adnan. Alhamdulillah sihat saja. Sihat kita, nampak bersemangat, nampak berseri bulan puasa ni, nur banyak datang sebenarnya. Sorry, kena lighting sebelah tadi. Itulah nampak dari lighting itu. Okay Roy, whatever it is, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya dalam rancangan Sembang Sempoi. Macam intro saya katakan tadi, dunia ni kita lagi-lagi zaman sekarang ni kita tak dapat lepas daripada penggunaan sosial media. Tapi mungkin Roy boleh memberikan pandangan Roy sendiri tentang betapa pentingnya impact sosial media ni kepada diri kita dan juga kepada bisnes kita dan juga kepada keadaan sekeliling lah. Okey. Terima kasih Brother Mio. Ya Allah, tegak-tegak. Okey. Dia semangat dia macam tu. Semangat lebih kan. So saya Shazrul Suhaimi ataupun Roy daripada Pocket Production. Okey, betul impact kata apa social media ni kepada kehidupan kita sekarang ni amat penting. Dulu masa saya buat kata apa kursus Pocket Production pada tahun 2014, tak ada seorang pun nak join. Apa orang tak believe on boleh ke nak buat kursus buat video ataupun nak buat konten sosial media menggunakan smartphone saja. Okey, mungkin 2, 3, 4, 5 orang saja, tapi masuk tahun 2017, 18, 19, tahun 2020 ni benda ni menjadi trend. Kenapa? Ada beberapa perkara. Satu ialah kepantasan dia menghasilkan produk menggunakan smartphone ni, fotografi ataupun videografi. Yang kedua ialah menggunakan tak semestinya semua production yang kita perlu, contohnya produk introduction ke ataupun launching produk ke ataupun nak buat iklan di TV ke sebagainya, kena gunakan benda-benda yang pro lah, macam sahabat production ke. Tapi sehari-hari ni kalau kita nak create kita punya personal branding, video kita sendiri, so kita harus buat video setiap hari menggunakan smartphone dan kita kena keluarkanlah setiap hari dekat media sosial, Instagram tu. Tapi Instagram dia video dan foto dulu yang nampak, lepas tu punya teks baru ke bawah. Okey, orang kena create. Okey. Hello? Ya, dengar. Masih lagi ada. Alright.
Okay. Software tiba-tiba saya gelap gambar tu. Okay. Gambar dulu bercerita, visual dulu bercerita. So kalau kita dapat hook, orang tengok kita punya video ataupun kita punya foto dan baik, dia akan hook siapa kita, tengok profil kita. Oh, rupanya orang ni buat bisnes makanan, orang ni ada restoran, orang ni seorang doktor atau lawyer, macam tu tau. Tapi yang penting kita kena hook dulu video tu di media sosial kita sebagai personal branding kita. Sebagai personal branding. Okay, sebelum kita nak masukkan lebih kepada personal branding tu ataupun cara bagaimana kita nak menarik minat penonton tu sendiri, saya nak throwback sikit. Saya nak pergi ke belakang sikit. Yelah, kita sebenarnya tak dapat dinafikan, Roy. Kita sebenarnya zaman-zaman old school. Yelah, awak dengan saya sebenarnya umur tak banyak beza sebenarnya. Kita sebenarnya, betul. Walaupun saya nampak muda tak ada rambut sebenarnya. Itu je alasan saya. Tapi kita nak cerita balik zaman-zaman awal lewat tahun 90-an ataupun awal tahun 2000. Apabila memang belum ada wujudnya Facebook. Yang zaman dulu ada Friendster je. Social media memang masih lagi sangat-sangat jenak di halayak ramai. Bagaimanakah Roy sendiri, tanggapan Roy dan juga pendapat Roy nampak peralihan masa tu ke penggunaan social media tu daripada zaman dia baru nak berjinak sampai sekarang ni, memang tak logik kalau orang tak ada social media tu. Peredaran zaman tu macam mana pandangan Roy? Okay. Masa saya mula-mula saya bekerja, kita benda-benda baru tahun 2000 lah sebenarnya memang yang masuk ni, contohnya digital camera, contohnya smartphone ni. So dia akan ada sedikit culture shock. Culture shock lah. So, contohnya orang pakai kamera filem kan, orang pakai kamera filem nak beralih kepada digital camera. Semua orang tak nak. Abang-abang otai yang kerja sama-sama di sebuah syarikat yang saya bekerja, tak nak berubah, bukan tak berubah, maksudnya dia orang busy. Kita kan production kami kan, kita busy, nak belajar benda baru tu nak kena ambil spend lagi masa yang yang banyak untuk mempelajari benda baru. Of course kita kena bagi kos-kos tentu. Mereka rata-rata macam menolak pada awalnya. Tetapi oleh kerana tempat nak cuci filem dah tutup, Kodak dah tak ada. Itu masalah. Kodak tak ada. Kodak dah tak jual. Kodak dah tak ada. Masya Allah. Tapi nak buat ni, foto cover kena siap juga. Maksudnya dia punya komersial kena jalan juga. So benda tu lah yang tuntutan teknologi tu memaksa kita agak berubah. Dia memaksa kita tahu. Sebenarnya sekali ikut saya tak nak pun. Nak tahu benda lain. Kita nak stick dengan benda yang sama, benda yang lama saja kan. Tapi tuntutan teknologi membuatkan keseluruhan abang-abang, maksud saya sendiri tu, berubah ke arah tu. Ada dua benda yang dia dapat, yang saya amat hormati atau Tai tu. Dia dapat teknik method yang tradisional, dia kuasai, dan dia dapat method yang paling baru ni, digital. Itunya dia dapat. So dia dapat rasa dua alam sebenarnya. Alam zaman-zaman filem black and white yang you kena roll, yang every time you nak tekan kamera je cekek. Budak-budak sekarang tak pernah tahu benda tu. Dia orang tak tahu apa benda tu. Masuk bilik gelap, nak develop gambar tu, kadang-kadang kita tengok cerita zaman 80-an je sebenarnya kalau nak nampak dengan klip tu sebenarnya kan. Betul. Lepas tu Polaroid, nak kena ambil gambar, kena keluar Polaroid dulu. Oh, dah nampak dah cantik, lighting dah on, barulah gunakan filem yang sebenar. Mula kena test guna Polaroid dulu. Itulah. Benda tu saya rindu sangat Mio. Saya rindu sangat benda Polaroid. Oh, syok kan. So simpan Polaroid tu. And then tapi teknologi ada. Zaman dulu waktu kita nak ambil gambar, bayangkan sekarang ni kan, you nak ambil sejuta gambar pun tak ada hal lah. Dulu ada 36, nak ambil tu bertiga. Weh, filem aku tinggal 1-2 je tak boleh ambil. Dulu sekarang ni snap lah kau pakai agak tak ada masalah. Oh. Itulah dia punya pro kontra dia kan jadi macam agak-agak malas sikit kan, macam acting for granted. Okay, gambar ni boleh delete, boleh ambil balik. Contohnya kalau macam aktor ataupun pelakon-pelakon ataupun siapa sajalah kalau buat iklan kan, tahu ni detail, dia boleh buat dia kalau nak buat salah tu, dia ralat tak nak buat salah apa, dia boleh retake balik. Dulu masa zaman filem, especially filem, okay, ready for take, rolling and action kan. Pelakon contohnya buat silap tak hafal skrip, memang kena bantai dengan pengarah weh. So can filem tu, satu can tu dalam 4 minit kot dia punya duration dia rolling, 4 minit saja dia boleh rakam. Kalau salah memazir, satu can tukar balik, satu can tu dalam 700-800 ringgit tukar. Itu dia zaman-zaman. Zaman dulu kita kena menggigil baca skrip, semua director masuk kecut perut kan. Dulu. Tapi
Tapi sekarang Saya tak kan, ada sekarang masalah ada sekali ambil take banyak kali pun tak ada masalah kan. Itulah dia. Kemodernan dan juga dengan ada teknologi baru ni memang sangat-sangat memudahkan kita lah. Okey, berbalik kepada social media game ni tadi. Bila kita cerita pasal social media, ialah dengan orang kata pencetusan Instagram, Twitter, Facebook dan juga banyak-banyak lagi. Kita nampak sekarang ni dari segi trend ya, macam Roy ceritakan tadi, trending untuk Instagram sangat-sangat popular, lebih-lebih lagi di kalangan orang Malaysia. Twitter banyak dimainkan more dekat negara macam Amerika. US saya rasa dia lebih kepada Twitter feed. Tapi Malaysia Twitter juga strong, tapi kita lebih stronger dari segi Instagram tu. Kenapa pandangan Roy rasanya begitu? Kenapa kita lebih Instagram strong compared to like Facebook dan juga Twitter? Macam kita tak suka sangat membaca kot. Aduh itu tampar hebat kepada masyarakat kita. Maksudnya kita lebih ekspresif dari segi visual. Itu paling tepatnya lah. Tapi saya cakap, you tak boleh nak sebut kata kita malas. You kena sebut cara yang tu. Itu saya. Saya cakap saya memang kadang-kadang Allah nak habis satu novel tu kan. Nak habis satu buku tu punyalah sebut. Tapi kita nak express satu benda dengan satu visual, itu rata-rata kebanyakan masyarakat Malaysia memang agak arif di situ dan pandai. Dan menilai tu, okey video tu cantik, nampak burger, saya cerita burger pada tengah hari tak apa kalau cerita pasal burger makanan. Saya ada kopi ke dapat muka ni. Ini bahaya betul saya tengok buat ni bahaya. Tapi tak apa boleh. Alright. Contohnya dari segi visual, joking. Alright. Dari segi visual tu, contohnya kalau kita nampak burger tu dengan lighting yang baik, dengan chief meleleh, slow motion, dia ambil record dalam slow motion, dia orang lebih mudah falling in love dengan visual macam tu. Tahu tak dekat Malaysia, Instagram di Malaysia lebih kurang sekarang dalam rakyat Malaysia ada 11 juta dah pengguna Instagram di Malaysia. 11 juta. Itu lebih kurang 3 penduduk Malaysia kan? Nisbah dia? Ya. Itu pada tahun kata apa, saya dapat statistik tu daripada napoleoncat.com yang dia analyse pada analisa statistik tu tahun 2016. Tapi kalau saya sekarang saya anggap dia lebih lagi. Zaman tahun 2020 ni dia masih lagi lebih lagi time PKP sekarang ni. So tak ada kedai dah tutup. Kedai apa yang buka? Kedai-kedai di sosial media. Itu sebabnya masyarakat kita, masyarakat di Malaysia ni lebih suka ekspreskan dia punya feel dengan gambar dan video. Begitulah. Senanglah sebenarnya, dia nak cepat. Aku nak tunjuk gambar ni, orang order, orang DM, dah post macam tu kan. So kita bisnes online, kita sedar usaha bisnes secara online ni menjadi satu punca rezeki yang baik di waktu sekarang. Ya betul. Begitu. Seperti juga kawan kita yang tengah menonton ni, kata kawan awak ni dia nulis Fahlam katakan terbaik. Terbaik apa yang Sifu Roy mengatakan. Lagi-lagi ialah dengan adanya orang kata apa komersial sangat senang untuk kaya, lebih-lebih semua di hujung jari. Okey, saya nak tanya pula. Dulu orang kata a picture is worth 1,000 words. Tapi trend orang letak gambar dah semakin berkurangan. People are shifting into making videos, pembuatan video pula, kerana pastinya video dapat ekspresikan message tu dengan lebih baik, betul? Betul ya, betul. Video ni sebenarnya kalau kita pandai buat editing dia, kita rancang dia sedikit, dalam masa 15 saat saja pun kita boleh tunjukkan cara nak buat kek daripada pecah telur tu sampai jadi kek yang seketul tu dalam masa 15 saat. Contoh saya dulu syarikat periklanan buat komersial. So kita komersial kita ada airtime yang mahal kan, 30 saat, 15 saat, bayar production beratus ribu ataupun berpuluh ribu untuk duration 15 saat saja kadang-kadang tu. Tapi kita satu tim akan memerautak macam mana nak jadikan 15 saat tu daripada satu A to Z dapat sampaikan info dengan keseluruhannya. Itu yang saya kongsikan di dalam kelas. So walaupun kita buat video dalam 15 saat ataupun dalam 30 saat, paling lama lah minit. Saya tak main lagi video lagi 5 minit, 10 minit ni. Orang tak tengok sekarang kalau video 10 minit ataupun 5 minit. Ini sebab kerana apa, saya ada juga baca memang attention span ataupun daya ketahanan dari segi nak fokus kepada sesuatu tu untuk manusia sangat berkurangan sekarang dah. Dulu kononnya dikabarkan 15 saat, 10 saat, sekarang ni dah even 6-5 saat saja waktu untuk fokus tu, attention span tu.
Betul. Attention tu yang kita nak tu kadang-kadang contoh dalam saya pasal fokus pada Instagram Story. Instagram Story ni yang diasaskan oleh Kevin Systrom pada beberapa tahun lepas. 15 saat dibagi masa untuk kita mengekspres lah apa benda video ke foto ke 15 saat. Lepas tu kalau lebih 15 saat dia akan pergi pada 15 saat yang seterusnya, betul tak? Dia akan ada 2 senggat, 3 senggat, 4 senggat. Kalau video 1 minit, dia akan jadi 4 video. Dia pecahkan 4 video. Tapi kadang-kadang saya tak nak ambil risiko satu video, dia jadi pecah 4 senggat ni. Kerana apa? Kerana kadang-kadang mata orang tengok video pertama ni ada 100 orang. Yang kedua ada 50 orang. Yang ketiga ada 10 orang. Yang ni dah 3 orang yang mata tengok. Padahal yang video paling last tu itulah videonya kita punya call to action, kita nombor telefon kita, directed by who, dia punya produk dia. So orang sekarang ni itulah macam ni. Dia tak nak masa tu, kalau paling pun 5 saat. Yang pertama tu kita nak capture dulu. Tu sebab saya kata dalam kelas saya share dengan saya punya peserta, habiskan ini untuk Instagram story saja. Cuba habiskan video you, ceritakan segala-galanya dalam masa 15 saat. Kalau dapat ceritakan dalam masa 15 saat, insya-Allah akan ada sale dan ada personal branding you akan meningkat. Tapi macam mana kita nak cerita 15 saat tu, Roy? 15 saat tu sangatlah sekejap. Orang yang macam saya, yang sangat petah, yang bercakap laju sekalipun, 15 saat tu satu cabaran sebenarnya. Jadi mungkin apakah teknik ataupun teknik yang tips yang mungkin Roy boleh ceritakan sikit-sikit, orang kata bagi teaser sikit, apa yang orang boleh buat? Untuk dalam Instagram story ni, dia lebih kepada show don't tell. Dia tak ada kata-kata. Dia tak boleh kata-kata, hanya menunjukkan visual saja. So untuk IG story, saya pecahkan pada tiga part untuk Instagram story. Kita mesti ada permulaan dia, dan kita mesti ada tengah-tengah dia, dan kita mesti ada hujung dia. Okey, yang permulaan ni lebih kepada suasana. Contohnya saya buat contoh, dia tengah buat kek suasana tu contohnya bahan-bahan dia pap. Bayangkan dalam 15 saat kita suasana tu kita hanya ada 5 saat saja. Aktiviti kita hanya ada 5 saat, ending kita ada hanya 5 saat untuk explain. So dalam kelas editing saya akan explain macam pecahkan shot tu. So kita utarakan bahan-bahan dia dalam 5 saat pertama, and then aktiviti dia itu 5 saat tu lah yang dikacau, dia mixer tepung, masuk dalam oven, dia pulas button oven bagi masak. Okey, itulah dia susun tu. Ada 5-6 footage di situ. Kita tengah tu, and then last kali barulah keluar order oven, potong kek tu, buat presentation dekat plating, and then barulah last dia produk tu dah jadi. Benda tu sebenarnya susah saya nak terangkan kalau tak ada slide ataupun tak ada demo daripada saya. So kalau dalam kelas saya, dalam online ataupun offline, saya nampakkan, saya tunjuk contoh benda tu. Tapi itulah tips dia tu. Dia kena ada 3 benda ni. 3 benda ni ada intro dia, bahan-bahan dia, ada aktiviti dia, and then result dia. Dia 15 saat tu dah jadi complete. Orang dah nampak. Dia macam buat karangan lah. Kita kena ada pendahuluan, kita ada isi penting, dan kita ada penutup. Tepat sekali, Bromio. Okey. Tapi macam orang macam kita kan sebenarnya, memang tadi pada awal tadi kita dah bincangkan dengan peredaran masa, dengan peningkatan, dengan adanya teknologi, kadang-kadang susah orang lama nak adapt kepada benda yang baru. Orang kita macam kita yang biasa buat production dulu, kita dah biasa ekspreskan diri kita, ataupun bila kita nak storytelling, kita nak cerita storytelling yang 5 minit, yang 10 minit, yang 15 minit. Sekarang ni you diconfinekan dalam satu skala yang ada 15 saat tu. Roy pada mulanya dulu senang tak you nak adapt sendiri, you nak adaptasikan diri you daripada storytelling 5 minit, you nak pendekkan jadi 15 tu? Senang tak untuk you? Pada awalnya memang agak sukar, kerana saya tak tahu, saya tak dapat formula macam mana saya nak buat cerita tu dapat kita kira full blast dari segi pemahaman orang tu. Tapi lama kelamaan, mungkin pengalaman buat komersial juga, saya buat komersial ada 30 saat. Tapi kebanyakan 30 saat lah, 5 saat lebih kepada social media. 15 saat tu lebih kepada social media. Dia lama-lama buat, kalau orang tu biasa buat, ikutkan konsep tadi, ikutkan method tadi, dia 5 kali buat video, 10 kali buat video, dia dah terbiasa, kata. Maksudnya dia dah faham tu. Tapi pada awalnya memang payah. Tetapi jangan bimbang. Ini hanya kita lebih kepada IG story. Tapi kalau macam saya pun ada filem ke, kalau saya ada video corporate ke, yang klien nak lebih
pada 1 minit kita akan buat masukkan kepada tukarkan IG story tu kepada IGTV. IGTV lebih dia boleh panjang ni sampai 59 saat. Nak almost satu jam. 1 jam lah. Tapi orang takkan 1 jam. So saya kalau dalam IGTV saya galakkan mungkin maksimum pun 5 minit. Macam Mio, saya rasa banyak content and then you boleh express yourself macam mana communication kan. So 5 minit memang just untuk you. Gitu. Okay. Dan untuk feed pula, okay, Instagram dia ada 3 kan. Satu IGTV, IG story yang saya cakap yang 15 saat tu, dan yang di bawah video tu dia boleh sampai 1 minit. Betul 1 minit. Kalau lebih 1 minit, lebih baik kita akan masukkan di dalam IGTV. Okey. Ni menarik ni, maknanya saya memang kena berguru lebih dengan Roy sebenarnya, sebab pastinya setiap seseorang itu berbeza dengan bisnes dia. Yalah, kalau saya macam bisnes saya lebih kepada perbolan ataupun more on personal branding. Tapi saya tak ada produk. Kepada mereka yang mungkin ada produk pun mungkin berbeza, makanan versus pakaian versus services dan sebagainya. So, jadi kalau Roy pula apabila ditanya ada pelbagai klien yang pelbagai industri ni, apakah jenis-jenis nasihat yang Roy dapat berikan kepada mereka mengikut industri mereka sendiri? Okey. Sebenarnya sekarang ni zaman visual, zaman orang tengok smartphone kan. So kita kena tackle orang, kita kena hook orang dengan visual yang menarik, dengan konten yang menarik, macam Mio mungkin dah brief kat sini, tapi bagi siapa saja, contohnya siapa yang buat fashion industry, dia kena ada satu visual communication yang baik, storytelling yang baik dalam video. Ada juga klien-klien saya ataupun saya punya peserta terdiri daripada bidang profesional, contohnya lawyer pun masuk untuk buat video menggunakan smartphone, doktor pun masuk untuk buat video menggunakan smartphone. Saya cakap kenapa lawyer, saya tanya dalam hati lawyer pun join kerana dia nak personal branding diri dia, personal branding. So dia bercakap pasal undang-undang secara macam Mio cakap ni, sembang sempoi kan. Dia nak cakap pasal undang-undang secara nasihat. Sebab lawyer tak boleh nak promote bisnes dia kan. Betul. Lawyer tak boleh promote. Dia macam dia buat lawak sikit, buat joke, and then di situlah dia create dia punya customer dan orang believe dia. Sekarang kita kena hadirkan wajah kita di media sosial. Nakkan kita, bukan produk kita yang bercakap, kita yang bercakap dulu. So orang suka produk kita kerana kita. So yang sebab yang kawan-kawan sahabat-sahabat profesional saya macam lawyer dan doktor tadi join kursus ni lah. Maksudnya dia nakkan personal branding. Begitu. So kalau contohnya paling mudah sebenarnya orang yang industri makanan ni dia tak boleh silap, bukan silap apa. Contohnya kalau ambil gambar kek tu kan, buat lele sikit cheese tu dah orang dah pening kepala tengok nombor telefon, WhatsApp, DM. Saya pun stres lah dengan bincang benda ni pun. Macam tu lah ceritanya kan. So kena keluarkan banyak kita punya personal branding dari segi visual lah. Ceritakan aktiviti seharian kita sebenarnya. Kalau orang tak nak cerita pasal aktiviti seharian dia, cerita apa yang dia buat. Dia buat kek. Tunjukkanlah cara tutorial buat kek sikit-sikit dalam masa 15 saat. Apa benda dia cakap, okey ni ialah sudu yang pertama dia gunakan untuk buat kek. Saya dah bisnes dah ada 15 cawangan, tapi tahu tak, ini sudit yang pertama saya pakai. Orang suka dengar cerita. Orang suka dengar cerita. So kalau dah falling in love dengan your storytelling, orang falling in love dengan your product. Itulah dia sebenarnya, because bila kita cerita pasal ni, kadang-kadang product owners sebenarnya Roy, diorang ni jenis yang introvert. Diorang tak nak ketengahkan diri diorang sangat pun, tapi diorang nak jual barang. Diorang nak memperagakan apa yang mereka niagakan, tapi diorang tak nak jadi the face of the company. Jadi dengan cara storytelling ni lah dapat mereka menceritakan kepada orang ramai tanpa tunjuk muka diorang, betul? Betul. Jadi macam kalau macam orang yang macam tu, saya sarankan supaya ada orang yang kedua yang bercakap tentang dia. Contohnya Encik, saya contoh Mio Encik Mio ni, dia ni dulu memang inilah dapur dia. Kita tengok tu dapur dia. Dia ada orang cerita tentang kita. Itu kadang-kadang benda tu boleh jadi legend juga. Orang tak sabar, siapa dia ni, siapa Mio ni. Rupanya sesekali muncul dengan masak kat dapur, nampak susuk tubuh dia tengah buat aktiviti. Benda tu juga boleh mewujudkan personal branding yang baik. So memang ada kalangan peserta yang tak nak, boleh tak Cik Roy, saya tak nak tunjuk muka, saya tak tunjukkan saya bintangan. Boleh silakan. Itu
point of view lah, tu dalam production panggil POV, tunjukkan tudu tangan dia tengah kat bancuh, tengah terjahit baju, tengah ni, biar ada tangan dia. So orang kena tanya, tangan siapakah yang hebat ni yang buat kuih ni? Tangan siapa Milik yang hebat ni yang buat menjahit baju? Milik siapakah kan? Yang itu kan. Okay, itu menarik sebab again lah dalam banyak-banyak cerita interpretasi bagaimana kita nak sampaikan tu memang ada cara-cara berbeza. Now, let's go a bit technical. Let's go about equipment because again, kita orang media, kita orang production, kita dah biasa, kita main dengan red camera, kita dah main dengan boom mic, kita dah ada lighting yang mantap-mantap. Tapi dengan cara apa yang Pocket Production sampaikan, yang you all ujarkan, you all tak perlukan orang kata apa gadget-gadget yang hebat-hebat. Dengan handphone saja dah memadai, betul? Okay, betul. Sebab sekarang ni teknologi smartphone kita semenjak 2019 ni dia dah jadi memang saya tengok saya boleh terkejut lah dengan dia punya kamera punya quality, video punya quality, 60 frame per second pun boleh ambil slow motion yang baik. So benda ni menjadi titik tolak tentang perubahan kita. Ada saya method yang lama, sekarang ni method baru ni kita kena grab. So apa benda ni yang lama akan lama-lama dia akan hilang, kecuali dia akan jadi real lah, maksudnya orang akan belajar benda tu, contoh buat video, orang belajar betul-betul apa benda tu real kan, orang tengok. Tapi yang seharian ni yang ada di Bapa Malaysia sekarang ni kita ada di tangan kita hanya ada ni saja. So apa kata kalau kita tukarkan ni benda dalam poket kita sebagai production kita one stop center. Benda ni yang saya nak sampaikan ni, sebab technical ni memang apps ni sebenarnya dia punya objektif keseluruhan apps yang dibuat, game ke ataupun apps video ke foto ke, dia nak memudahkan kita sebenarnya. Dia tak ada, don't worry, dia bukan macam kalau saya pakai Premiere Pro, saya pakai Final Cut Pro, saya pakai benda-benda yang production punya tools kan, dia banyak button macam artifact macam-macam dia punya button dia. Tapi kalau dia dah cakap, kalau dah apps lamanya, kalau nama dia apps, aplikasi di dalam phone Android ataupun iPhone, dia mesti memudahkan pengguna dia. Kebanyakannya memudahkan pengguna. Kalau apps yang video editing, dia akan memudahkan. Mungkin drop and drag je, mungkin sikit-sikit dia punya button tak macam heavy macam kita punya production. So jangan pergi orang lah kalau orang kata nak pergi buat orang kata color correction dan sebagainya, sebab benda tu semua tak ada. Sebab itu mungkin kepada yang profesional, tapi kepada yang layman ni dia menyedahkan. Okey, cerita pasal ni pula your pengalaman Roy sendiri dalam kalangan peserta-peserta yang pernah join Pocket Production punya talk. Ada tak yang macam Roy terpegun kerana mungkin seseorang individu ni mungkin macam dia ni bukannya muda sangat sebenarnya, tapi dia sangat senang dan sangat hebat sebenarnya untuk memahami teknologi ni, ada tak? Ada salah seorang peserta, dia umur dia dah macam kira macam experience lah, otak lah kan, perempuan dah berangkat nenek pun sebenarnya kan. Tapi video dia belajar memang orang kata apa, saya pun terpegun tengok video dia, macam wow, dia boleh buat ekspresif macam video macam ni, hebat. Sampaikan hingga sekarang video dia telah dibayar oleh klien. And then klien minta dia buat video corporate syarikat dia menggunakan smartphone dia sendiri. So maksudnya itu satu orang kata pendapat tu. Maksudnya kalau saya boleh sebut nama dia di sini, saya share kalau dekat kalau boleh follow dia punya Instagram, nama dia Eliza Idris. Saya panggil KL ya. Dia tengok video-video dia, cara dia masak, cara dia buat, memang menggunakan smartphone, dan method yang saya tunjukkan tu dia applykan keseluruhan daripada video ni, insyaAllah. Adakah ini KL? Dan yes. Hai KL. KL ada menonton kita sekarang. Thank you KL. Boleh follow Eliza Idris Instagram dia atau Facebook dia, tengok videonya dia hasilkan. Alhamdulillah semuanya mantap-mantap. Dia bukan dia ambil daripada saya sedikit and then dia rajin untuk explore. Tengok YouTubers luar. Tengok banyak tengok filem macam mana kamera movement, cutting dia semua kan. Itu Mio. Itu yang saya dia sebenarnya bila ada benda ni kan, dia tak kisah umur, sebenarnya bukan had. Dia janji kena ada minat dan kena ada kesungguhan. Apabila you nak buat sesuatu, you tak boleh nak harapkan ilmu tu terus jatuh dalam kepala otak terus jalan je kan. Dia kena ada usaha jugalah. Ada juga pengalaman saya buat di Sarawak.
di Sarawak ni saya buat kepada 30 orang pengusaha homestay. Okey, salah seorang pengusaha homestay tu dia sebenarnya pengusaha homestay rumah panjang. Dia menangis kat dalam kelas. Menangis apa dia rumah panjang di Sarawak, dia tak ada internet tak ada, Instagram pun masih belum buat. Dalam kelas saya baru dia buat Instagram. So dia rasa macam takut sangat nak memegang benda ni. Tetapi method kerana tuntutan teknologi, tuntutan kata apa, sekarang ni banyak orang menggunakan video untuk video marketing. Government bukan memaksa lah, mensarankan dia orang ni semua belajar benda baru ni. Walaupun dia macam takut, menangis kan, tapi the end of the class, alhamdulillah mereka berjaya buat video dengan baik. Itu atas kelolaan InScan lah, Institut Kesonan Negara. So thank you kepada InScan lah kerana tu. Okay. Thank you pada InScan lah. I mean again lah, adalah juga kita sangat bersyukur juga pihak kerajaan juga dapat membantu juga rakyat yang mana yang mungkin belum betul-betul celik ataupun tidak se-fortunate ataupun seuntung kita untuk kita menggunakan benda-benda ni kan. So alhamdulillah lah ada agensi-agensi yang membantu juga mereka di luar sana. Okay, so kita dah 31 minit memang dah Roy. Ya Allah, masa berlalu begitu pantas sekali. Mungkin okey, untuk penghujung ni mungkin Roy boleh ceritakan sikit di mana penonton-penonton kita boleh cari Roy, bilakah Roy nak buat kelas lagi ke, ada tak akan ada kelas sebelum Aidilfitri ni, ada promo ke apa-apa yang boleh dikongsikan, silakan. Okey, kalau nak dapat info tentang Pocket Production boleh pergi ke YouTube, boleh ke Instagram kami Pocket_Production ataupun di Facebook Pocket Production. Boleh dapat di Instagram tu. Okey, seperti yang boleh tulis di bawah ni kan. Okey, thank you. Boleh tengok kita punya latest info lah. Okey, insya-Allah kelas kelolaan Pocket Production akan dia ada 17 bulan dan 19 bulan. 17 bulan ni dah full. Wow. Tinggal hanya 19 bulan dah sebelum raya. Okey, kalau nak join sila cepat-cepat daftar. Di link yang diberi, dia akan masuk link tu, dia akan daftarlah. Kita fokus more on video promo raya. Ataupun itu dah 19 bulan kan. Raya dia kan tu saya ajar. Boleh je kita boleh tak lewat. Kita raya rumah hari tahun ni kita raya rumah masing-masing kan. So kita tak keluar jalan buat nanti kita boleh kena pakai. Kita rekod sambil air mata lah macam tu, rekam gitu kan. PM sendiri dah declare lagu Lenda tak boleh main banyak kali tu kat video, sekali je. Okey, itu saya tengok. Masa cakap Mio cakap tadi masa tak terbuat ke? Apa Mio mungkin letakkan macam production, iklan raya production macam kita buat selalu. Tapi dengan hanya menggunakan smartphone ni sehari saja dia boleh hasil video dah baik insya-Allah. Okay, itulah dia. Kalau you all nak follow you all, okay, boleh cari Roy punya IG page Pocket_Production, ada tulis di bawah tu. You all boleh pergi situ, you boleh DM dia orang, tanya apa benda yang latest updates dan juga promosi dan juga orang buat. Okay, so last but not least Roy, sebelum kita habiskan betul sesi kita untuk sembang-sembang hari ni, last words daripada you, apa yang ingin sampaikan? Okey, sekarang ni untuk PKP ni kita semua di rumah kan, so ambil peluang, godek phone kita ni, install apa yang patut yang boleh menaikkan branding personal kita. Contohnya of course kita kena buat video, kita buat gambar cantik, kita kongsikan. So kedai di luar banyak tutup tapi kedai online sentiasa dibuka. So itulah kita buat promosi sekarang dan dia boleh jadi pintu masuk kepada ruang niaga kita. InsyaAllah explore, jangan handphone ni sekadar WhatsApp dan Facebook saja. Download apps yang tertentu, download apps yang berkaitan untuk menaikkan dia punya personal branding ataupun posting produk. So kalau tak tahu, insyaAllah follow Pocket Production. Dalam tu saya akan bagi tips, beberapa tips, insyaAllah boleh diguna pakai. Dan kalau tahu lebih lanjut, boleh join kita punya kelas, insyaAllah. Alright. Dan bila kita nak tengok Roy main TikTok, belum lagi? Saya ada TikTok sebenarnya. Saya ada TikTok. Siapa mengikut kata Gary V ni dia memang motivation motivasi speaker
ceramah motivasi kat US tu, dia kata semua kalau boleh sekarang ni join semua media sosial punya perkara, TikTok ataupun Instagram, Facebook, semua join. TikTok saya taklah macam ada nari-nari tu. Saya lebih kepada Tiba-tiba kan tak. Saya convertkan saya punya story tu masukkan dekat TikTok saya. Saya convertkan dekat story masuk TikTok saya begitu. So at least saya di so apa TikTok lagilah dia hashtag dia. Kalau kat Instagram hashtag dia kadang-kadang ada sampai millions kan. Tapi kat TikTok kalau hashtag dia ada sampai billion dah. So maksudnya orang budak-budak remaja tengok benda tu. So 5 tahun remaja ni dah belajar, dah kerja, dah ada duit. So buying power banyak dekat situ. So Nike, Adidas, Mercedes pun buat promosi dekat TikTok. Dia definitely sebab yelah kalau dari segi advertising ni sebenarnya platform-platform inilah yang orang selalu akan lebih memberikan penekanan dan juga untuk nak belajar lebih. Okay, kita ada pesanan daripada Kak Liza ni lagi, suruh wajib join kelas Pocket Production. Itu dia satu testimoni yang sangat hebat tu. Okay, thank you Kak El. Okay, itu saja daripada kami di sini. Thank you so much Roy kerana luangkan masa hari ini dengan saya dan Sembang Sempoi. Thank you so much. So seperti biasa akhir kata Malaysia, jom kita duduk rumah, kita jaga kita, dan jom Malaysia kita putuskan rantaian COVID-19 ini bersama-sama. Kita nak raya weh. Okay, so Roy, say bye-bye. Assalamualaikum. Okay, selamat semua. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua.